jika lisan itu tidak dijaga dengan baik, yang merupakan, ya, bila dijaga dengan baik, ia akan jadi benteng kita. Sebab syaitan memang suka kita terlibat dalam hal-hal yang bermusuhan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah Masjid An-Naim pada malam ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat, sejahtera hendaknya, dan sudah bersedia untuk mengikuti sambungan, ya, perbincangan bagi kitab Wiqayatul Insan kita, yang kita gunakan ia sebagai rujukan untuk perbincangan mendinding diri daripada jin dan juga syaitan. Baik, kita masih lagi pada perbincangan benteng ghaib, dan perbincangan benteng ghaib kita pada malam ini akan memasuki satu lagi subtopik tentang menjaga lisan. Ya, dan hari ini kita masuk kepada perbincangan benteng ghaib menjaga lisan dari permusuhan. Dan perbincangan kita akan bermula di halaman 414. Okey, betul, 414. Baik. Kita lihat ya di sini. Ada beberapa hadis yang didatangkan kepada kita untuk menunjukkan bahawa perbuatan mencetuskan permusuhan adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan permusuhan ini dia seringkali timbulnya daripada lidah kita. Asalnya dia boleh berpunca daripada perbualan kita, lidah kita yang mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Jadi sebab itu ya, kita dapati di sini ada sebuah hadis yang menekankan kepada kita bahawa manusia yang dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang penentang yang paling keras, iaitu yang suka mencari permusuhan. Ya, hadis ini ada dalam kitab kita, ya, berada di perenggan yang pertama, yang mana Nabi SAW bersabda, abghadur rijali ilallahi al-aladul khasimu. Jika di kitab kita tu, ya, mungkin boleh sila diubah, ya, dalam kitab masing-masing. Ada silap di sudut barisnya di sana. Kalau kita lihat dalam kitab, dia letak khisami. Tapi bila saya cuba rujuk di dalam hadis-hadis, ya, yang terdapat dalam kitab sumber asal lah, itu seperti kitab Sahih Al-Bukhari, ya, contohnya, menyatakan bahawa barisnya adalah Al-Khasimu. Jadi pada perkataan Al-Khasimu tu, ya, jemaah boleh sila diubah barisnya yang terdapat dalam kitab supaya tepatlah cara bacaannya. Baik, jadi di sini Nabi SAW bersabda, abghadur rijali ilallahi al-aladul khasimu. Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling dibenci Allah adalah penentang yang paling keras, iaitu cari permusuhan. Suka menentang pelbagai macam perkara, kan, yang akhirnya sifatnya yang suka menentang itu tadi, ia menimbulkan permusuhan di mana-mana sahaja. Apa kes, apa isu, memang perangai dia suka cetuskan permusuhan, memang dia suka menentang. Jika dalam kitab kita, ya, dia berikan terjemahan begini, sesungguhnya orang yang paling dimurkai di sisi Allah adalah orang yang bengis, kejam dan suka mendebat. Tak apalah, saya terima sajalah, ya, terjemahan yang diberikan di situ. Siapa yang nak guna terjemahan saya boleh saja. Siapa yang nak guna terjemahan dalam kitab pun okeylah, tak ada masalah. Yang penting ialah sifat ini yang mana suka menentang, ya, penentangan tersebut pula mencetuskan permusuhan.
Bukan dia sahaja, tetapi insan-insan yang ada di sekitarnya turut terlibat dalam permusuhan itu tadi ya. Kerana apa? Sifat dia yang suka menentang. Dan penentangan ini kebiasaannya dia, jemaah, ia bermula daripada lisan kita. Kan, ada satu perkara yang berlaku, akhirnya kita ucapkan sesuatu sebagai bentuk penentangan kita. Yang mana kita tak boleh terima walaupun perkara itu betul ya. Okey, perkara itu betul, kita tak mampu terima, yang akhirnya kita ucapkan perkataan-perkataan mungkin dia berbentuk sentimen ya, yang perkara-perkara yang sensitif, yang akhirnya bila didengar oleh pihak yang lain mencetuskan permusuhan antara pihak dia dan juga pihak yang satu lagi. Jadi kalau terbaik di sini, apa-apa perkara yang mana bila ada orang, sebab begini, kalau kita rujuk dalam hadis yang lain, saya nak datangkan hadis yang lain untuk menguatkan perbincangan kita ya pada malam ini, iaitu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitabnya, beliau mendatangkan sebuah hadis yang mana Nabi SAW ada berpesan kepada kita. Nabi kata begini, wa inimru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fika fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi fa innama wabalu dhalika alai. Nabi kata begini, ya, jika ada orang yang dia cela kamu, dia maki kamu kerana cela yang dia ketahui ada pada diri kamu. Atau dengan kata lain begini ya, saya nak jelaskan begini. Nabi pesan pada kita, jika ada orang yang dia sebutkan keaiban kita, dia maki kita kerana keaiban yang kita ada, dan memang betul keaiban itu ada pada diri kita, tapi sebenarnya dia memang tak berhak untuk maki kita ataupun mengaibkan kita ya, di atas keaiban yang kita miliki. Jadi Nabi kata apa? Jangan engkau balas. Kita tak perlu balas. Dengan apa? Dengan kita menyebutkan keaiban yang ada pada diri dia. Bila ada orang cela kita, ya, yang memang benda tu betul lah, mungkin keaiban kita kan yang kita ada, yang tak ada orang lain tahu, melainkan kita dengan dia. Tapi dia sengaja nak timbulkan permusuhan ini kan. Mungkin ada satu perkara yang dia tak agree dengan kita. Biasalah manusia kan. Ada benda-benda yang dia tak puas hati dengan kita. Akhirnya dia nak timbulkan permusuhan. Bagaimana nak timbulkan permusuhan itu? Dia ucapkan perkataan-perkataan yang menyakitkan kita. Dengan mencela kita, dengan memaki kita. Dan perkara itu memang betul ada pada diri kita. Tapi di sini, Nabi pesan kepada kita, jangan kita pula membalas celaan dia, makian dia, ya, dengan kita mengungkapkan keaiban dan celaan yang ada pada diri dia. Kita mengatakan, alah kau pun sama juga, alah kau pun gitu. Perlu ke? Tak perlu. Kerana di sini, Nabi kata begini, kerana hal itu akan memberatkannya pada hari kiamat. Dia cela kita tadi. Itu dosa dia. Dia dah buat dosa sudah. Adakah kita pun nak turut berdosa sebagaimana dia? Sebab itu Nabi kata apa? Hal dia, yang dia cela kita, yang dia maki kita dengan membuka keaiban kita, ataupun beritahu kepada orang lain dengan menyebut hal-hal yang kita tak nak orang lain tahu tentang diri kita. Itu akan memberatkan diri dia di hari kiamat kelak. Maknanya Allah akan minta dia bertanggungjawab lah di atas apa yang dia buat. Jadi kita tak perlu ambil pot yang sama macam dia. Jadi di sini Nabi pesan kepada kita, terbaik adalah diam. Memang baik kalau kita diam, tak balas kembali, tak cela dia kembali, tak maki dia semula. Kerana apa? Kalau kita mula, memang ia akan mula pula perkara yang lain, iaitu permusuhan. Sebab tu tadi saya kata, ia bermula daripada lisan kita, lidah kita. Yang akhirnya, baik-baik kita tak ada apa-apa, akhirnya
bermusuh sampai 7 keturunan. Kerana apa? Lidah kita itu tadi. So, ambil pendekatan yang mana kita tak nak jadi orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tidak mahu menjadi orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pendekatan kita bila ada orang yang cuba nak mencetuskan permusuhan itu tadi dengan sifatnya ataupun sikap yang suka sangat menentang, suka sangat mengeluarkan keaiban orang lain dengan lidah dia, kita jangan ikut perangai sebagaimana dia. Kerana apa? Kita nak jadi insan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebutkan kepada kita dengan ayat Al-Quran yang mana Allah sebutkan tentang orang yang suka mencetuskan permusuhan ini. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan begini. Dalam kitab kita tidak ada jemaah. Boleh catat di sini, muatkan dalam kitab masing-masing. Ini sebagai nilai tambah kepada perbincangan yang ada di dalam kitab kita. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 204, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. Dan di antara manusia, ada orang yang tutur katanya mengenai hal kehidupan dunia, menyebabkan engkau tertarik hati mendengarnya. Dan dia bersumpah dengan mengatakan bahawa Allah menjadi saksi atas apa yang ada dalam hatinya. Padahal, dia adalah orang yang amat keras permusuhannya kepadamu. Wahuwa aladdul khisami. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita. Ada orang yang mana, ini kita balik kepada perbincangan menjaga lisannya. Okay. Ada orang Allah kata tutur katanya mengenai hal kehidupan dunia. Bila dia berbual, engkau akan tertarik dengan ucapan-ucapan dia. Ia akan menyebabkan hati engkau terpaut kepada setiap ungkapan kata yang dia sebutkan itu tadi. Namun di sini Allah kata, kan, dalam hati dia sebenarnya dia adalah orang yang amat keras permusuhannya kepada kamu. Dan ini bila kita rujuk di dalam kitab tafsir Ibn Kathir, beliau menjelaskan berkenaan dengan perkataan aladdul khisam di dalam ayat ini. Beliau kata, inilah keadaan orang munafik. Orang munafik begitu ucapannya. Sebab kadang-kadang begini jemaah, bila kita nak mencetuskan permusuhan, ia tak semestinya dalam keadaan kita mencela, kita memaki orang yang nak kita musuhi itu. Tetapi ada kalanya orang dia menggunakan kata-kata yang manis untuk menjerat kita. Untuk menjerat kita. Atau dengan kata lain, dia ni suka melaga-lagakan dengan kata-kata manis dia. Dengan kita dia cakap lain, dengan orang itu dia cakap lain. Yang akhirnya berlaku permusuhan antara kita dan orang itu. Ini yang dia inginkan. Dan dalam kitab tafsir Ibn Kathir, Imam Ibn Kathir rahimahullah, beliau kata begini, ini adalah sifat munafik. Sifat keadaan orang munafik ketika mengadakan perselisihan. Dia akan ucapkan perkataan-perkataan yang menakjubkan. Dia akan ucapkan perkataan-perkataan yang menyebabkan kita tertarik hati kita dengan ucapannya itu tadi. Namun sebenarnya dia ingin menimbulkan perselisihan. Dia ingin menimbulkan permusuhan antara kita. Ataupun di dalam sebuah komuniti. Begitu keadaannya. Sebab itu di sini, kan, yang mana disebutkan dia berdusta. Menyimpang dari kebenaran. Tidak konsisten. Bahkan sebaliknya, dia suka mengada-ngadakan sesuatu perkara yang tidak ada. Dan berbuat keji. Ini sifat orang munafik yang suka menggunakan ayat-ayat mereka ataupun ucapan-ucapan mereka untuk menjerat orang lain agar mereka terlibat ataupun terjebak di dalam permusuhan. Sebab itu,
Di dalam sebuah hadis yang lain, ya, ini ayat Al-Quran, saya nak kuatkan dengan sebuah hadis yang lain. Nabi SAW menyebutkan kepada kita tentang sifat orang yang dipanggil sebagai munafik. Di sini Nabi sebutkan begini jemaah. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan aw kanat fi khaslatun min arba'atin kanat fihi khaslatun min an-nifaqi hatta yada'aha. Nabi SAW bersabda, ada 4 hal yang bila ada pada seseorang bererti dia adalah munafik, atau sesiapa yang memiliki 4 kebiasaan tabiat itu bererti itu tabiat munafik sehingga dia meninggalkannya. Okay, jika dia ada kebiasaan dengan sifat-sifat ini, ya, Nabi kata itu adalah sifat orang munafik. Dan dia kemungkinan besar kita kata boleh jadi orang yang munafik. Apa dia? Nabi kata di sini, idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza 'ahada ghadara wa idza khasama fajara. Ada 4 yang Nabi sebutkan, ya, di dalam hadis ini tentang sifat orang munafik. Antaranya itu tadi ialah orang yang suka bermusuhan di sini. Kalau kita nak sebutkan satu persatu, ya, tentang sifat-sifat ini, kita lihat begini jemaah. Ada 4 sifat orang munafik itu tadi, ya. Pertama Nabi kata apa tadi? Idza haddatha kadzaba. Jika dia bercakap, jika dia berbicara, dia berdusta. Dia berbohong. Kemudian yang kedua, sifat orang munafik ini Nabi sebutkan di sana, wa idza ahada ghadara. Jika dia berjanji, maaf bukan yang ini, itu yang keempat. Jika dia berjanji, yang tadi saya baca bahasa Arabnya silap, ya. Okey. Bukan iza ahada ghadara, tetapi yang ni, iza wa'ada akhlafa. Okey? Iza wa'ada akhlafa. Yang kedua, iza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji, dia mungkir. Dia kata, okeylah nanti aku gini, tapi akhirnya dia tak buat. Ya, yang mana dia mungkiri janji itu bukan kerana ada perkara-perkara lain yang menyebabkan dia tak dapat untuk penuhi. Namun memang dia sengaja mungkiri janji tersebut. Janji asal janji ya begitu sahaja. Ya. Kemudian yang ketiga di situ Nabi kata apa? Idza ahada ghadara. Jika dia ada kesepakatan, maknanya dia ada buat perjanjian, ya, dengan orang lain. Janji ni lain tau. Tapi ni kesepakatan lah yang kita kata macam agreement antara kita dengan orang itu. Ya, kita dah sign kontrak dan sebagainya lah. Kita kata sedemikian keadaannya. Bila ada kesepakatan itu tadi, dia khianat. Dia khianat. Mungkin dia larikan duit syarikat dan sebagainya. Ini adalah perkara yang tak seharusnya berlaku kepada orang yang beriman kepada Allah. Namun yang keempat, inilah yang berkaitan dengan konteks perbincangan kita pada malam ini. Iaitu, Nabi kata begini, wa idza khasama fajara. Jika dia bertengkar, jika dia ada perselisihan faham, apa dia buat? Dia akan buat perkara-perkara yang jahat. Ini yang keempat berkaitan dengan topik kita. Maksud dia buat perkara jahat tu macam mana? Kalau dia bergaduh, dia akan ucapkan perkataan-perkataan untuk melepaskan diri dia daripada pergaduhan itu yang akhirnya timbul permusuhan. Macam tadi lah kan, saya sebut tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yang mana Nabi kata apa? Bila ada orang dia nak gaduh dengan kita, yang mana dia maki kita, dia cela kita, dia ucapkan keaiban kita. Maknanya itu dia buat jahat. Ya, dia ucapkan keaiban kita, dia maki kita itu ini. Dia keluarkan pelbagai macam aib kita yang orang lain tidak tahu. Maknanya dia memang buat jahat. Okay, menipu. Ini semua perkara-perkara yang mana ia berlaku. Yang Nabi kata, ia adalah sifat orang munafik. Sebab itu jemaah, lidah kita ni kena jaga baik-baik. Tidak kira dalam apa keadaan. Ya.
Kita berbicara, kita gunakan lisan kita. Kita janji, kita gunakan lisan kita. Kita buat satu kesepakatan. Kita ada agreement antara seseorang dengan kita. Ia juga seringkali dengan lidah kita. Adakah orang agreement sayang-sayang kita? Tak ada. Ia mesti berbincang terlebih dahulu. Betul tak? Kita berbincang sana, bincang sini. Sampai berhari-hari baru kita sign benda itu sebagai menunjukkan kepada kesepakatan tadi. Begitu juga bertengkar. Ia menggunakan lisan kita. Jika lisan itu tidak dijaga dengan baik, yang merupakan, bila dijaga dengan baik, ia akan jadi benteng kita. Sebab syaitan memang suka kita terlibat dalam hal-hal yang bermusuhan ni. Dia akan dekat dengan kita bila kita jadi orang yang begini. Lebih-lebih lagi orang yang bertengkar tadi kan, kalau ikutlah kepada topik perbincangan kita di sini. Syaitan suka orang yang bertengkar. Dia memang nak orang bermusuhan. Bila kita bertengkar, kita bermusuh ni, tidak ada keamanan, tidak ada keharmonian dalam sebuah masyarakat atau dalam sebuah kehidupan. Yang ada permusuhan yang boleh mengakibatkan kepada saling berbunuh antara satu dan yang lain. Jadi kita kena elakkan supaya tak terjebak dalam jerat syaitan ini. Yang mana, bila kita buang sifat-sifat tersebut, kita juga sekaligus, sebab tadi Nabi katakan hatta yada'aha, sehingga kita meninggalkan sifat ini, kita maknanya sekaligus kita buang sifat orang munafik yang telah Nabi peringatkan dalam hadis ini. Sebab itu kita lihat begini, Nabi banyak pesan pada kita tentang ucapan yang baik, ucapan yang bagus. Bila kita nak jadi orang yang menjaga lisan kita agar kita tak menjadikan ia sebagai ruang mencetuskan permusuhan, ingat hadis ini. Yang mana Nabi kata apa? Yujibul jannata it'amu ta'am wa husnul kalam. Syurga diwajibkan kepada orang yang memberi makan dan bagus ucapannya. Kita semua nak jadi orang yang masuk syurga. Tapi kalau lidah kita tak jaga, bagaimana kita nak masuk syurga? Dan Nabi berikan di sini dengan satu sabda baginda yang menunjukkan kepada kita orang yang bagus ucapannya, baik ucapannya, maksud ucapannya tidak menimbulkan permusuhan, ucapannya tidak mengkhianati orang lain, ucapannya tidak menimbulkan fitnah, ucapannya bukanlah ucapan-ucapan yang boleh menyebabkan orang terasa hati, orang rasa kecil hati, orang rasa macam-macam lah dengan ucapan dia, sebab lidah dia tadi kan. Maka diwajibkan untuk dia syurga. Dan Nabi SAW dalam hadis yang lainnya, hadis ini ada dalam kitab kita, iaitu berada di perenggan yang kedua dalam kitab kita. Ya. Kemudian kalau kita masuk kepada hadis yang Yang ketiga di dalam kitab kita ini. Nabi kata begini jemaah. Ya, di situ Nabi sebutkan al-kalimatut thayyibatu sadaqah. Nabi SAW bersabda, kalimat yang baik, ya, yang boleh menyebabkan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala itu tadi, ia adalah sedekah. Ia adalah sedekah yang tak memerlukan kepada wang dan ringgit. Ya, tak memerlukan kepada wang dan ringgit. Sebab itu, di sini dalam kitab kita juga kita lihat di situ. Nabi SAW menyebutkan orang yang mana dia ucapkan dengan ucapan yang baik. Ucapan itu ia menjadi penghalang baginya dari api neraka. Sebab di sini Nabi SAW menyebutkan, ittaqun nar. Takutlah kalian dengan neraka. Atau dengan kata lain, ada juga di kalangan para penterjemah lah, mereka menterjemahkan sebagaimana dalam kitab kita, mereka terjemahkan, peliharalah diri kalian daripada api neraka. Walau bisyiqqi tamrah. Walau dengan separuh dari sebiji kurma. Sekarang ni tak ada apa-apa yang nak didermakan ataupun disedekahkan. Ya, maksud walau bisyiqqi tamrah ni ialah dengan kita sedekahkan separuh dari biji kurma. Ataupun dalam kata lain,
kita ni kalau tak ada banyak, sikit pun tak apa, kita sedekah. Kerana apa? Sedekah itu, ia adalah menjadi penghalang untuk kita daripada api neraka. Sedekah. Namun di sini, ya, Nabi pesan kepada kita, kalau tak ada, kalau memang kita ni tak ada langsung, ya, tak ada langsung, untuk kita dermakan, sedekahkan separuh dari satu biji kurma itu, atau kata kita tak ada even 1 sen lah untuk kita dermakan. Tapi ada perkara lain yang boleh kita lakukan. Ya, iaitu Nabi kata begini, fa illam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Jika tidak ada, maka dengan perkataan yang baik. Ya, jika tidak ada, dengan perkataan yang baik. Maknanya, kalau kita tak mampu untuk derma, tak mampu untuk bersedekah walaupun dengan sikit yang kita ada, ucaplah dengan ucapan-ucapan yang baik. Ia adalah penghalang bagi kita untuk api neraka. Jelas juga. Betul lah. Sebab tadi Nabi kata apa kan? Orang yang baik ucapannya, dia masuk syurga. Maknanya, kalau dia ucap perkataan-perkataan yang baik, dia terhalang daripada masuk ke dalam api neraka Allah. Dan di sini ya, jemaah, dalam kitab kita, cuba lihat pada muka surat 415. Ya, 415 di situ kita ada perkataan ataupun kita ada ucapan daripada Umar bin Al-Khattab. Sila lihat pada muka surat 415 di atas kali itu ya, di perenggan kita yang kedua. Umar bin Al-Khattab, dia berkata, kebaikan adalah sesuatu yang sangat mudah. Raut wajah yang berseri serta tutur kata yang sopan dan baik. Kita ni nak jadi baik, kita nak buat perkara yang baik, dia adalah sesuatu perkara yang mudah. Antaranya ialah kita bermanis wajah, ya, dan antaranya ialah kita ucapkan dengan ucapan yang baik. Ini kata Umar bin Al-Khattab. Ia tak memerlukan kepada wang dan ringgit kita untuk kita jadi orang yang baik. Tetapi cukup bila kita jadi orang yang sentiasa jaga ucapan lidah kita. Sebab itu dalam kitab kita di sini ada disebutkan salafus salih berkata, apa kata mereka? Tutur kata yang baik dan sopan dapat menghapuskan kedengkian dan kebencian dalam diri seseorang. Kita bila kita cakap perkataan-perkataan yang baik, ya, dengan ikhlas, ya, bukan sebagaimana orang munafik yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah itu tadi. Orang munafik pun memang dia ucap perkataan yang baik. Tetapi orang yang beriman, yang dia ucapkan perkataan-perkataan yang baik, hal itu ia mampu menghapuskan kedengkian dan kebencian dalam diri seseorang. Berbeza bila lidah kita ni sentiasa ucap perkataan-perkataan yang tak baik. Lidah kita sentiasa ucap perkataan-perkataan yang menyakitkan hati orang lain. Orang akan benci dengan kita. Orang akan rasa, mungkin orang jadi dengki dengan kita. Kerana apa? Ucapan lidah kita yang jahat. Jadi bila kita nak, ya, menjadi insan yang dikasihi di sekitar ataupun ketika kita hidup bermasyarakat ini, jaga ni lidah kita. Kerana lidah ini dia boleh menyebabkan kita jadi orang yang merana. Okey, saya rasa itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini. Mudah-mudahan walaupun ia ringkas, ia memberikan manfaat kepada kita semua, terutamanya diri saya, ya, yang menyampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan dan juga dengan kelapangan masa untuk kita mengikuti pengajian ini di sesi yang akan datang. Saya tutup kuliah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.